Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempa selepas rakyat Kedah mula berang, ya, tidak berpuas hati dengan prestasi Menteri Besar mereka. Menteri Besar Lato-Lato ini, ya, ramai yang mengatakan beliau gagal, ya, sebagai menteri, hanya tahu membuat pengumuman projek-projek mega dan sebagainya. Antara satu projek yang gagal juga dilaksanakan oleh MB Lato-Lato ini apabila beliau berjanji masalah bekalan air akan diselesaikan, ya, pada tahun lalu 2023, sehingga kini, ya, masalah air ini terus membelenggu rakyat di negeri Kedah di bawah pentadbiran kerajaan Parti PAS, sahabat-sahabat semua, Parti Islam Indonesia. Hari ini dengan tidak semena-mena Menteri Besar Lato-Lato Kedah ini mempertahankan dan menafikan bahwa beliau gagal, ya, di dalam projek-projek mega yang diumumkan itu. Berlainan pula dengan Perdana Menteri kita PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terus mengharumkan nama negara kita. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua. Untuk yang pertamanya berkaitan dengan Sanusi mendakwa projek mega di Kedah tidak pernah gagal. Itu antara kenyataan terkini, ya, daripada Sanusi. Cuma katanya ada alasan. Jadi mari kita lihat alasan yang diberikan oleh Menteri Besar Kedah ini, yaitu Sanusi Muhammad Nur, menafikan dakwaan banyak projek mega yang diumumkan olehnya dan juga kerajaan Kedah gagal dilaksanakan. Beliau berkata projek-projek yang pernah diumumkan sebelum ini bukannya dibatalkan, sebaliknya kemajuan sedikit perlahan disebabkan komitmen syarikat terlibat yang perlu mengutamakan kos operasi syarikat masing-masing. Mengambil contoh projek Widat Langkasuka dan Litar Lumba di Langkawi, pembinaan Litar Lumba antarabangsa dan Stadium Sungai Petani merupakan pelaburan syarikat swasta, bukannya kerajaan negeri seperti yang didakwa segelintir pihak. Ya, tetapi yang mengumumkan itu pihak kerajaan, maksudnya kerajaan kena bertanggung jawab, ya, dan juga memberikan update. Lepas tu kena tegas dengan tarik, ya, untuk menyiapkan projek-projek yang diumumkan itu. Antaranya seperti Widat Langkasuka diumumkan dengan meganya, tetapi sehingga ke hari ini sahabat semua, ya, kita tak nampak pun batang hidungnya. Begitu juga dengan Litar Lumba. Sekarang ini dikabarkan Litar Lumba itu sudah menjadi Litar Lumba tikus-tikus, ya, binatang-binatang yang ada di sana. Jadi tambah lagi sektor swasta bergantung kepada perniagaan. Ramai yang tak paham tentang ini. Orang anggap apabila umum projek mesti jadi. Projek yang kita maklum sebelumnya adalah perancangan swasta. Katanya ramai yang salah paham. Projek yang diumumkan itu katanya tidak semestinya jadi. Wow, ini memang. Jadi buat apa mau umum kalau projek itu tidak dibuat, sahabat-sahabat semua? Umum projek itu maksudnya harus dilaksanakan mengikut piawaian ataupun tarik deadline dia bila harus disiapkan. Seperti pengumuman air dengan janji manis, saya akan siapkan bekalan air bersih di Kedah tahun 2023. Tetapi janji tinggal janji. Ya, hari ini mereka memberikan berbagai alasan, ya, dan sekarang ini seakan-akan MB Lato-Lato ini menyalahkan, ya, kontraktor-kontraktor ataupun syarikat-syarikat berkenaan. Semuanya dia lepas tangan. Bukan kami. Kami cuma tukang umum katanya. Mungkin itu yang coba dinyatakan oleh MB Lato-Lato ini. Tambah lagi syarikat swasta berhasrat bangunkan proyek tersebut. Kita umumlah. Ini dia. Kita umumlah. Jadi kerja kau tukang umum. Jadi tidak merugikan duit kerajaan pun. Saya juga amanah. Saya jaga amanah kerajaan, bukan jaga syarikat swasta katanya. Pandai dia pusing-pusing, ya. Kalau pertimbangan syarikat itu ada kekangan, mereka tangguh atau pilih secara berfasa, itu hak mereka, katanya dalam sidang media dalam malam tadi selepas mempromosikan mesyuarat Esko di Wisma Darul Aman. Penjelasan itu dibuat ekoran banyak dakwaan bahwa kerajaan negeri gagal menyiapkan banyak projek mega yang mana kata Sanusi adalah tidak tepat. Hujannya kerajaan negeri sedang berhati-hati supaya tidak terbabit dalam kerajaan projek-projek yang boleh menjadi gajah putih, katanya. Ada pihak yang tak pandai memandang perkara baik, hanya mencari perkara buruk. Apa yang mereka cari itu yang mereka dapat, katanya. Kita sangat berhati-hati dengan duit, dengan pembayar cukai, apatah lagi orang dalam perniagaan. Kalau rugi kena keluar modal sekali lagi, ya, tidak bagus seperti
pertimbangan perniagaan katanya. Ada pihak tak faham kata semua projek kerajaan sedangkan dilaksanakan pihak swasta katanya. Aduh, ini kalilah sahabat-sahabat semua. Semua kebanyakan projek ini sebenarnya bukanlah ya direct daripada projek daripada kerajaan. Tentunya ada melibatkan ya syarikat-syarikat swasta dan sebagainya. Tetapi ya, kita boleh nampak kenyataan ini bagi saya, pandangan sahabat semua, seakan-akan cuba untuk menghindari ataupun menutup kegagalan mereka dengan menyalahkan pihak swasta dan sebagainya. Bijak. Ini satu tindakan bijak sahabat-sahabat semua. Tetapi ya ini yang saya katakan, kalau MB Lato-Lato, menteri besar daripada kerajaan yang dipimpin oleh PAS, Parti Islam Malaysia ini, walaupun cuba menafikan, walaupun cuba berselindung menyalahkan orang lain, berbeda pula dengan kerajaan persekutuan pentadbiran di bawah Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan calang-calang sahabat-sahabat semua, Malaysia satu-satunya negara ASEAN catat aliran masuk asing ya, aliran masuk ataupun pelaburan lebih RM1 bilion ringgit. Wow, itu antara satu perkara yang bagi saya berita baik ya untuk kita semua. Yang mana dikatakan Malaysia mencipta kejayaan luar biasa, mengalahkan negara ASEAN lain apabila merekodkan aliran masuk ekuiti asing bersih melebihi RM1 bilion ringgit pada Mei 2024. Menjadikannya satu-satunya negara ASEAN yang mencapai kejayaan pada bulan itu. Pada bulan itu saja sahabat semua. Belum kira beberapa bulan yang lalu. Jadi Arm Investment Bank Berhad dalam satu nota penyelidikan berkata, rantau ASEAN ya mencatat aliran keluar ekuiti asing bersih sebanyak 635 juta ringgit berbanding RM8.8 bilion pada April 2024. Jadi ia menjadikan jumlah aliran keluar tahun ini sehingga kini sebanyak 12.2 bilion, kata bank pelabur itu seperti dilapor bernama. Jadi bulan lepas Indonesia mencatatkan aliran keluar asing berjumlah 881 juta ringgit, diikuti Vietnam 613 juta ringgit, Thailand 455 juta ringgit, dan Filipina 174 juta ringgit. Memandangkan ringgit meningkat, nilai ringgit meningkat 1.3% pada bulan Mei bulan lalu, FTSE Bursa Saham KLCI turut ya meningkat apabila pelabur asing kembali membuat pembelian sebanyak 1.5 bilion ringgit, manakala institusi tempatan menjadi penjual bersih sebanyak 978 juta ringgit. Dan 38% daripada pembelian asing bersih pada Mei adalah dalam sektor teknologi, diikuti penjagaan kesihatan 20%, hartanah 15%, dan pembinaan 13% katanya. Bank pelaburan itu berkata dengan sokongan daripada aktiviti pembelian institusi asing yang melebihi jualan tempatan, FBM KLCI mencatat kenaikan tahun ini sehingga kini sebanyak plus 9.8% berbanding Filipina negatif 0.3%, Indonesia negatif 4%, dan Thailand negatif 5%. Bagaimanapun, menghalah ke minggu terakhir bulan Mei, pelaburan asing kembali mencatatkan jualan bersih sebanyak 1.3 bilion, sebahagian diimbangi oleh pembelian institusi tempatan sebanyak 1.3 bilion, kata Arm Investment Bank. Sementara itu, bank pelaburan tersebut berkata ia telah menaikkan sasaran asas tahun ini, tahun 2024, FBM KLCI kepada 1.635 daripada 1.550 sebelumnya. Didorong oleh mudah tunai domestik yang kukuh di tengah-tengah sentimen positif daripada pengumuman pelan strategi semikonduktor kebangsaan baru-baru ini. Dan walaupun dengan sasaran KLCI yang lebih tinggi, kami tetap berhati-hati katanya ya terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global yang perlahan. Harapan pudar penurunan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika Serikat yang mana akan mencetuskan kemuruapan merentas semua pasaran, dan penggunaan domestik dan penggunaan domestik yang sederhana di tengah-tengah peningkatan inflasi domestik daripada rasionalisasi subsidi yang disasarkan pada akhir tahun. Dan pada pandangan kami, kata individu ataupun menganalisis ini, risiko penurunan ini sebagiannya boleh dikurangkan dengan menambah baik kecairan institusi tempatan, manakala ekuiti Malaysia menawarkan prospek pendapatan korporat yang baik
hasil dividen yang menarik sebanyak 4% dan pegangan saham yang saham asing yang rendah sebanyak 19,6% di tengah-tengah jangkaan pelancaran infrastruktur yang dipertingkatkan katanya. Wow, itu dia sahabat-sahabat semua. Terbaik, dan kita ucapkan tahniah ya untuk kerajaan, dan juga kita boleh nampak pelaburan ya yang semakin mendapat perhatian khususnya untuk masuk ke dalam negara kita. Tahniah kita ucapkan kepada PMX, kepada Kabinet, kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini. Sebelum ini yang di Pertuan Agong mengatakan bahwa kerajaan berada pada landasan yang tepat. Hari ini sahabat semua, kita boleh melihat ia sedang mengarah ya ke arah itu. Jadi terima kasih sekali lagi. Kiranya Anda sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, pandangan. Ya, ada dua perkara tadi ya berkaitan dengan MB Lato-Lato menafikan beliau gagal dengan pengumuman projek-projek mega yang beliau sendiri umumkan, dan PMX negara kita ya terus mendapat kemasukan pelaburan yang begitu menggalakkan. Tahniah. Jadi Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.